Beralih ke Sabah, antara paparan penubuhan lembaga burung walit dijangka dapat kelulusan Kabinet bulan depan. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Ya Farhatul, sebelum itu kita ke laporan ini. Daerah Keningau kini telah diklasifikasikan sebagai zon hijau iaitu Zon Pemulihan Wabak Demam Babi Afrika ASF selepas kes terakhir dilaporkan pada 12 Januari lepas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, langkah pencegahan telah diambil segera dengan melupuskan baki khinzir yang masih hidup di premis terkesan. Selain ASF, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah turut memberi keutamaan kepada kawalan rabies terutama di kawasan sempadan dengan vaksinasi rabies sedang giat dilaksanakan. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyatakan demikian ketika berucap merasmikan bangunan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Daerah Telupit. Mengenai bangunan baharu ini, Datuk Dr. Jeffrey ketika ditemui pemberita berkata, ia komitmen kerajaan memperkukuh perkhidmatan veteriner bagi menjamin kelangsungan sektor ternakan negeri. Jabatan ini diperlukan untuk memastikan khidmatan kita di sini sentiasa ada. Sekiranya ada apa-apa yang berlaku dari segi ternakan, kesihatan, wabak, apa saja. Dan juga memastikan kita mempunyai program-program yang tertentu seperti latihan public awareness dan sebagainya. Beliau berkata kerajaan negeri juga tidak berkompromi dalam aspek keselamatan makanan, biosecurity dan kebajikan haiwan kerana ia asas kepada kestabilan rantaian makanan negara. Dalam majlis ini turut diadakan penyerahan bibit anak ayam, itik dan puyuh kepada komuniti di Telupit serta pelancaran program revolusi pertanian luar bandar. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Jeffrey memaklumkan penubuhan lembaga burung walit dijangka mendapat kelulusan Kabinet Negeri bulan depan. Penubuhan lembaga tersebut kelak berperanan mengurus dan menggubal dasar ternakan walit sekaligus memperkasa industri sarang burung walit di negeri ini. Kabinet ini sudah around mendapatkan sokongan atau komen-komen daripada jabatan dan kementerian yang lain. Dan kita mempunyai harapan kertas kabinet ini dapat ditabelkan dalam kabinet dalam masa yang terdekat, hopefully bulan depan. Sementara itu, Adun Telupit Datuk Johnny Bon Jekurum berkata, penubuhan lembaga burung walit dapat membantu meningkatkan potensi usahawan sarang burung walit ke peringkat lebih tinggi. Pengusaha burung walit sangat nanti-nantikanlah mengenai dengan hala tuju pasaran burung walit terutamanya pengeksportan daripada Sabah ke negara-negara pengimport lah. Ini sangat baik untuk mengawal ataupun menentukan harga jualan itu. Ibu Pejabat Majlis Perbandaran Penampang MPP diiktiraf sebagai bangunan hijau pertama di Sabah. Pengiktirafan seiring matlamat kerajaan negeri untuk menjadikan Sabah sebagai negeri pintar dan responsif terhadap isu alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam berkata, pencapaian itu mencerminkan komitmen MPP dalam mengurus bangunan secara mampan. Antaranya menerusi pemasangan sistem solar, penggunaan peralatan cekap tenaga serta penggunaan lampu LED. Ia bukan sahaja menjimatkan kos operasi malah menyumbang usaha global menangani perubahan iklim. Datuk Dr. Joakim berucap dalam majlis penyampaian sijil pengiktirafan bangunan hijau bagi bangunan Ibu Pejabat MPP dan pelancaran pusat arahan serta aplikasi e-Adu MPP di Penampang. Berjaya memacu bakat hampir 400,000 pelajar sejak 2017. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC menerusi Premier Digital Tech Institution PDTI memperkukuh ekosistem bakat digital negara secara menyeluruh dan berperingkat.
Timbalan Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Anak Kumbong berkata inisiatif ini menjadi antara program strategik utama dalam memacu pembangunan bakat digital negara. Setakat ini terdapat 46 fakulti PDTI daripada 28 institusi pengajian tinggi seluruh negara. Ia merangkumi 11 universiti awam, 10 universiti swasta dan 7 politeknik. Tahun ini sahaja MDEC telah diamanahkan melatih dan mendedarkan 150,000 pelajar kepada kemahiran digital dan keusahawanan merentasi pelbagai peringkat. Beliau berucap pada program CSR bersama Universiti Malaysia Sabah UMS dan penyerahan plug PDTI kepada Fakulti Komputeran dan Informatik FKI di Kota Kinabalu. Terdahulu, Naib Chancellor UMS Dato' Dr. Kasim Mansur berkata program membolehkan FKI UMS meneroka peluang dalam ekonomi hijau digital dan teknologi pintar untuk pembangunan luar bandar. Lebih 29% wanita dewasa di negara ini mengalami simptom kemurungan atau keresahan dan angka ini dijangka terus meningkat. Ia memberi isyarat jelas kesejahteraan bukan isu sampingan. Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan data tersebut diperoleh menerusi Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti 2019. Justru program inspirasi wanita Lead to Wellbeing dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran diri tentang kepentingan memimpin diri ke arah kesejahteraan. Selain membentuk kepimpinan wanita yang holistik, berdaya tahan dan berimpak tinggi. Ia selaras dasar wanita negara di WN dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita PTPW 2025-2030. Sebelum ini, Menteri KPWKM Datuk Seri Nancy Shukri menegaskan sasaran pengukuhan kesejahteraan wanita yang inklusif menerusi pelan tersebut. Program Inspirasi Wanita Lead to Wellbeing disempurnakan Ketua Setiausaha KPWKM, Datuk Dr. Mazia Cik Yusof di Kota Kinabalu. ASEAN Travel Exchange ATEX berjaya mempromosi pelancongan dan pertukaran budaya, menjalin hubungan baharu dan memperkukuh kerjasama antara negara anggota ASEAN. Justru ia dicadangkan menjadi acara tahunan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu mencadangkan perkara itu ketika berucap pada majlis makan malam bersama 500 delegasi dari 15 buah negara. Beliau turut mencadangkan lawatan timbal balik antara 10 negara anggota ASEAN bagi merancangkan lagi pertumbuhan pelancongan serantau. Malah katanya sektor pelancongan rantau ini perlu merebut peluang dan mencipta pengalaman baharu. Sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, Malaysia melihat ATEX 2025 sebagai meraihkan jalinan persahabatan dan semangat kolektif yang menyatu padukan negara-negara serantau. Selain Malaysia, makan malam dihadiri delegasi dari Brunei, Kemboja, Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, China, India, Nepal, Oman, Pakistan dan Korea Selatan. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman menghadiri majlis tahlil, doa selamat dan solat hajat berjemaah sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasminya ke-74 di Masjid An-Negeri. Ketibaan Tun Musa diiringi isteri Toh Puan Farida Tusin, disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor serta para pemimpin negeri. Tun Musa menunaikan solat maghrib dan solat hajat berjemaah sebelum menyertai bacaan surah Yasin, tahlil dan doa selamat diikuti solat Isyak. Solat maghrib, solat hajat dan solat Isyak, bacaan Yasin dan tahlil dipimpin oleh Imam Besar Masjid Negeri, Ustaz Suhaidi Kuanting. Manakala bacaan doa selamat dipimpin oleh Mufti Kerajaan Negeri, Datuk Bongsu Aziz Jaafar. Jemaah turut mendengar tazkirah ringkas disampaikan oleh Timbalan Yang di-Pertua Muiz, Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Majlis turut menyaksikan Tun Musa memotong pulut kuning sebelum jamuan makan malam. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Rita.